Masa kita terus ke soalan seterusnya bersama dengan Profesor Rizwan. Jadi Prof, kita akan nak tanya soalan tentang sedikit latar belakang ya tentang Hassan al-Banna. Jadi apa yang mendorong beliau untuk menubuhkan Ikhwan Muslimin dan siapakah rakan-rakannya sebenarnya? Ikhwan Muslimin ditubuhkan pada tahun 1928 di Ismailia. Ketika ditubuhkan, pada waktu itu negara Islam berada dalam keadaan yang cukup lemah di bawah dominasi Barat. Dan umat Islam juga pada waktu itu tidak mengamalkan Islam bagaimana yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, penubuhan Ikhwan Muslimin ini adalah bertujuan untuk mengembalikan Islam kepada landasan yang betul dan menjadikan Islam itu bukan sebagai semata-mata ibadah tetapi merangkumi aspek-aspek kehidupan yang lain. Bermula pada tahun 1928, ternyata sekali Ikhwan berjaya mendapat sokongan dan sambutan khususnya dari berbagai lapisan generasi dan ternyata sekali perkembangan Ikhwan bukan sahaja berlaku di Mesir tetapi seluruh negara Arab sebagaimana disebutkan tadi. Oleh itu apa yang jelas di sini, perjuangan yang dipelopori oleh Hassan al-Banna ini merupakan perjuangan yang tepat pada waktu itu. Ketika umat Islam berada dalam keadaan yang lemah, memerlukan satu gagasan perjuangan dan gagasan yang dibawa oleh Ikhwan Muslimin ini ternyata sekali mendapat sambutan dan bersesuaian dengan pada waktu itu yang mahukan umat Islam bebas daripada cengkaman Barat dan juga kekangan-kekangan yang bersifat pemikiran yang memundurkan pemikiran mereka. Dan daripada penubuhannya yang bersifat lokal di Ismailia berpindah ke Kahirah dan menjadi sebuah pertubuhan yang besar dan digeruni pada satu ketika. Rakan-rakannya bagaimana ada yang menyokong yang memang rapat dengan Hassan al-Banna ni? Satu perkara yang menarik, pengikut-pengikut ataupun mereka yang bersama dengan Hassan al-Banna ini merupakan mereka yang tergolong pada golongan yang intelektual ataupun golongan yang mendapat pendidikan khususnya dari Universiti Al-Azhar pada waktu itu. Dan ternyata sekali disebabkan mereka ini golongan intelektual, mereka berjaya menghasilkan banyak tulisan. Dan tulisan-tulisan itulah yang diwarisi hingga ke hari ini yang merupakan gagasan pemikiran Ikhwan Muslimin. Antaranya orang yang terkenal yang kita sedia maklum pada hari ini termasuklah Yusuf Al-Qaradawi yang kita tahu merupakan tokoh yang amat terkenal dari segi pemikirannya, Abdul Qadir Audah yang juga merupakan tokoh yang cukup terkenal dan lain-lain yang tadi disebut Syed Qutb dan sebagainya, yang kalau kita lihat merupakan pemimpin-pemimpin yang bukan sahaja hebat dari segi berpidatonya tetapi hebat dari segi menghasilkan tulisan-tulisan yang boleh dijadikan landasan dalam merubah pemikiran umat Islam. Jadi itu adalah salah satu perbezaan antara Ikhwan Muslimin dengan pertubuhan-pertubuhan Islam yang lain. Jadi apa lagi perbezaan lain antara Ikhwan Muslimin dengan pertubuhan Islam lain? Apa perbezaan lain, Prof? Satu perkara yang juga membezakan, Ikhwan Muslimin mengambil pendekatan bahawa Islam itu sebagai satu cara hidup ataupun lebih dikenali sebagai Islam sebagai ad-din. Maksud di sini bahawa Islam bukan sekadar memperkatakan soal-soal ibadat, tetapi untuk menjadi seorang Islam yang baik, mereka harus juga memasukkan Islam dalam urusan yang berkaitan dengan pentadbiran, politik, ekonomi dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian mencetuskan idea-idea seperti penubuhan Universiti Islam, idea-idea seperti penubuhan ekonomi Islam. Tetapi yang lebih menarik, kalau kita lihat bahawa dari segi manusia Muslim itu haruslah sepenuhnya sebagai seorang Islam. Dan ini merangkumi dari segi bentuk fizikalnya. Dengan sebab itu kita dapati dari segi pengaruhnya, pemakaian tudung sebagai contoh, mungkin ramai di Malaysia tidak tahu bahawa pemakaian tudung di Malaysia itu merupakan suatu gagasan pemikiran yang dibawa oleh kaum muslimin. Sampai di sini sudah tentu kita membuat modifikasi. Tetapi gagasan pemikiran bahawa sebagai seorang Islam bukan sekadar namanya Islam, perjuangan Islam, tetapi fizikalnya juga harus Islam. Dan itulah yang membawa kepada pendekatan-pendekatan yang dipanggil sebagai pendekatan Islam yang syumul. Islam yang menyeluruh, bukan sekadar retoriknya saja, tetapi haruslah dari segi praktikalnya. Dan ini membezakan Ikhwan Muslimin bahawa untuk menjadi seorang Islam, mereka bukan sekadar bercakap, tetapi harus ada penampilan-penampilan yang membuktikan mereka itu mengamalkan Islam dalam arti kata sebenarnya. Islam yang menyeluruh sangat menarik. Jadi kita kembali pada tentang Hassan al-Banna lagi ya. Berkaitan Hassan al-Banna yang mati dalam usia muda tak sampai 43 tahun ya, Prof. Dan tidak lama selepas menubuhkan Ikhwan Muslimin. Tetapi kenapa pertubuhan itu begitu kukuh dan digeruni sampai sekarang ni masih digeruni? Kenapa, Prof? Dalam satu penulisan akademik, saya pernah baca apa yang dipanggil the politics of assassination. Maknanya politik membunuh. Bermakna dengan membunuh akan merubah sejarah. Pada tahun 1940-an terutamanya, kita dapati Ikhwan Muslimin merupakan pertubuhan yang paling berpengaruh di Mesir. Malahan kalau berdasarkan kajian saya, berdasarkan rekod-rekod British, mereka meyakini bahawa kalau Hassan al-Banna, kalau itu tak sepatut digunakan sebenarnya, tapi ditakdirkan beliau dipanjangkan umur, bukan sahaja sejarah Mesir itu berubah, tetapi sejarah umat Islam itu berubah. Kerana pemikiran-pemikiran pengaruhnya itu merupakan pengaruh yang cukup luar biasa, yang merupakan
sesuatu yang perlu ada kepada umat Islam. Oleh itu beliau merupakan tokoh yang menjadi sasaran dan akhirnya pada bulan 12 Februari 1949 beliau mati ditembak di depan pejabat Syukbanul Muslimin dan beliau kemudiannya dibiarkan mati tanpa mendapat rawatan dan ternyata sekali kematian beliau itu meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada ikhwan muslimin. Buktinya apabila Mesir bergolak pada tahun 1984 yang membawa kepada rampasan kuasa oleh Gamal Abdel Nasir, Ikhwan tidak merupakan kumpulan utama kerana pada waktu itu mereka berdepan dengan masalah kepimpinan kerana Asad Banna merupakan tokoh yang telah begitu lama memimpin Ikhwan dan Ikhwan sebenarnya tidak bersedia untuk melantik pemimpin baru, tetapi apabila beliau mati secara mengejut, pada waktu yang sama gerakan Ikhwan diharamkan menyebabkan gerakan ini tidak berjaya berada di barisan hadapan dalam perubahan sehingga diambil alih ataupun digunakan kesempatan ini oleh Gamal Abdel Nasir yang merampas kuasa bulan Julai 1954. Jadi Prof, di mana pula kedudukan Said Qutb? Adakah Profesor berceritakan peranan Said Qutb kepada pengaruh Islam bagaimana? Baik, kalau kita lihat Said Qutb merupakan antara tokoh yang dianggap sebagai ideolog kepada ikhwan muslimin dan beliau menghasilkan banyak buku sebenarnya tetapi dua karya yang paling terkenal iaitu Ma'arif fi Tariq ataupun Petunjuk Sepanjang Jalan yang cukup popular di kalangan penggerak gerakan Islam dan yang kedua beliau menghasilkan sebuah tafsir dinamakan Fi Zilalil Quran dan ini merupakan tafsir yang ada kedua-duanya ada dalam bahasa Melayu dan merupakan tafsir yang sering digunakan Fi Zilalil Quran ini dan juga buku beliau satu ketika amat popular. Tetapi ternyata sekali seperti disebutkan tadi bahawa ikhwan muslimin berjaya menghasilkan tokoh-tokoh yang cukup berwibawa dari segi pemikiran mereka. Kalau umpamanya pada hari ini tokoh yang dianggap paling berwibawa adalah Yusuf Qaradawi. Satu Yusuf Qaradawi berjaya merubah banyak pendekatan berkaitan dengan Islam di dunia pada hari ini. Cuba bayangkan kalau tokoh-tokoh Syekh Abdul Qadir Audah, Said Qutb masih hidup, sudah tentu banyak karya-karya mereka yang boleh dinikmati oleh umat Islam. Tetapi dengan perjuangannya itu, beliau dianggap sebagai menentang pemerintahan Gamal Abdel Nasir dan dijatuhkan hukuman gantung pada tahun 1966. Saya perlu menyebutkan di sini ya bahawa Said Qutb dalam tulisan-tulisan tentang beliau menyatakan bahawa beliau dizalimi dan antara perkara yang dikatakan doa beliau supaya Allah membalas kepada orang yang menzalimi beliau dan ternyata setahun kemudian sehebat-hebat Gamal Abdel Nasir akhirnya tersungkur apabila ditewas dengan begitu teruk sekali oleh Israel dalam peperangan 6 hari. Ini menunjukkan bahawa apa yang berlaku itu sebagai manusia kita yakin kalau kita menzalimi manusia Allah akan membalas. Ternyata sekali kematian Said Qutb ini bukanlah kematian yang sia-sia kerana buku beliau hingga hari ini masih dikaji bukan sahaja di Arab Saudi, bukan sahaja di Mesir, bukan di Jordan tetapi seluruh dunia dianggap sebagai khazanah yang cukup bernilai. Itulah